Bab tentang istighfar. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak degil orang yang beristighfar walaupun dia mengulangi dalam satu hari 70 kali. Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Agharr Al-Muzani. Musaddad dalam hadisnya menambahkan dia adalah salah seorang sahabat. Qala, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hatiku benar-benar berkabus dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah tiap-tiap hari 100 kali. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya sesungguhnya kami membilang istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis sebanyak 100 kali. Katanya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tuhanku, ampunilah daku dan terimalah taubatku, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha mengasihani. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Bilal bin Yasar bin Yazid, maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya saya telah mendengar ayah saya menceritakan hadis ini kepada saya, diambilnya dari datuk saya. Katanya dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon keampunan daripada Allah, Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Dia, hidup, Tuhan yang maha hidup, Al-Qayyum, maha perkasa, ataupun yang Tuhan yang berdiri sendiri, wa atubu ilaih, aku kembali kepadanya. Sesiapa yang mengucapkan begitu, sesiapa yang mengucapkan begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan begitu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufira lahu, diampuni baginya dosa-dosanya walaupun dia telah lari dari medan perang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang senantiasa beristighfar, Allah akan membuka jalan kepadanya daripada segala kesempitan dan daripada segala, dan Allah memberi jalan keluar daripada segala kesedihan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki kepadanya daripada sumber yang tidak disangkanya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas, daripada Abdul Aziz bin Suhaib, katanya Qatadah pernah bertanya, Anas, apakah doa yang paling banyak Nabi SAW berdoa dengan menyebutkannya? Apakah doa yang selalu Nabi SAW doakan, gunakan? Katanya paling banyak Nabi SAW berdoa dengan menyebutkan yang ini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berilah kebaikan kepada kami di dunia dan di akhirat kebaikan, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Ziyad menambahkan, Anas apabila dia
berdoa dengan satu-satu doa, dia akan berdoa dengan doa tadi. Dan kalau dia berdoa, dia hendak berdoa dengan doa lain, dia tetap memasukkan doa ini ke dalam doa-doanya itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sahal bin Hunayf, katanya daripada Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf, daripada ayahnya yakni Sahal bin Hunayf, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meminta syahadah, mati syahid dengan Allah, dengan hati yang tulus, Allah akan menyampaikannya kepada darjat orang-orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas tilamnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Asma bin Al-Hakam, katanya saya telah mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata, aku adalah seorang yang apabila mendengar sesuatu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberi sebanyak mana yang dikehendakinya munafaat daripada hadis itu kepadaku. Dan apabila ada seseorang daripada sahabat-sahabatnya menceritakan hadis kepadaku, aku akan meminta dia bersumpah. Apabila dia bersumpah, aku akan membenarkannya. Katanya, Abu Bakar telah menceritakan kepadaku, dan Abu Bakar benar dalam ceritanya bahawa beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun hamba yang berdosa, yang melakukan sesuatu dosa, lalu dia mengelokkan air sembahyangnya, wuduknya, kemudian berdiri mengerjakan sembahyang 2 rakaat, selepas itu dia beristighfar kepada Allah, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian mengampuni dosanya. Kemudian dia membaca ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan sesuatu dosa ataupun menzalimi diri mereka, hingga ke akhir ayat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muaz bin Jabal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangannya sambil beliau berkata, wahai Muaz, sesungguhnya aku benar-benar sayang kepadamu. Lalu baginda bersabda, aku berpesan kepadamu wahai Muaz, jangan sekali-kali engkau meninggalkan selepas setiap sembahyang engkau katakan begini, engkau ucapkan begini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah daku dalam mengingatimu, mensyukurimu, dan beribadat dengan baik kepadamu. Mu'adz telah berpesan dengan perkara tadi kepada Sunabihi. Sunabihi pula berpesan kepada Abu Abdurrahman supaya mengucapkan seperti tadi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan daku supaya aku membaca beberapa surah pelindung selepas setiap sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka apabila berdoa, beliau berdoa 3 kali dan beristighfar 3 kali. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Asma binti Umais, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, mahukah engkau aku ajarkan kepadamu beberapa ucapan yang dapat kamu ucapkannya pada ketika dalam kesusahan, dalam keresahan yang amat sangat. Indal karab ataupun fil karab, maknanya samalah, pada ketika dalam kesusahan yang amat sangat, yaitu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah lah Tuhanku, aku tidak menyekutukan apa-apa dengannya. Abu Dawud berkata, hilal ini ialah Maula Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Ja'far ialah Abdullah bin Ja'far. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan
daripada Abi Uthman An-Nahdi bahawa Aba Musa Al-Asy'ari menceritakan, katanya, pernah aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Apabila mereka sudah hampir dekat Madinah, orang-orang bertakbir dengan meninggikan suara mereka. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya kamu tidak menyeru yang tuli dan yang tidak ada, yang jauh, Sesungguhnya Tuhan yang kamu serukan itu di antara kamu, berada di antara kamu dan di antara tengkuk unta kamu itu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aba Musa, maukah engkau aku tunjukkan kepadamu satu gedung daripada gedung-gedung syurga?" Saya pun bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La haula wala quwwata illa billah." Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Musa Al-Asy'ari bahawa mereka pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendaki, naik ke tempat yang tinggi. Tiba-tiba ada seseorang, setiap kali naik ke tempat yang tinggi, dia berseru, dia berteriak dengan suara yang tinggi, mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kamu tidak menyeru ataupun tidak memanggil yang bisu dan yang tiada." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abdullah bin Qais." Lalu perawi menyebutkan makna hadis yang telah tersebut sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Musa hadis tadi, tetapi dalam riwayat ini disebutkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, kasihanilah diri kamu." Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku reda, aku berpuas hati Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulku, nescaya pastilah dia mendapat syurga." Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah berselawat 10 kali kepadanya." Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aus bin Aus, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya antara hari-hari kamu yang paling utama ialah hari Jumaat. Kerana itu perbanyakkanlah kamu berselawat kepadaku pada hari itu. Kerana selawat kamu itu dikemukakan kepadaku." Qala, perawi berkata, maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana selawat kami akan dikemukakan kepadamu, padahal pada ketika itu engkau telah pun hancur luluh?" Perawi berkata, yakni Aus, mereka berkata, mereka mentafsirkan perkataan arimta itu dengan balita, engkau telah pun binasa. Qala, Nabi SAW terus bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi tubuh-tubuh Nabi." Ataupun Allah mengharamkan bumi kepada bumi tubuh Nabi-Nabi. Ini habis dah apa yang diucapkan selepas maya. Hak ni pun sebahagiannya selepas maya juga dalam bab ni. Dan sebahagiannya sebagai zikir, sebahagiannya sebagai doa yang disebutkan dalam bab ini. Ini bab istighfar. Istighfar artinya memohon keampunan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu dengan mengucapkan astaghfirullah. Itu sekurang-kurangnya istighfar lah tu orang panggil astaghfirullah. Istighfar, astaghfirullahal azim, istighfar juga, tambah lagi
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Istighfar juga. Kesimpulannya istighfar ni ada astaghfirullah. Istighfar sekadar tu saja ke ataupun dengan tambahan yang lain, semuanya istighfar orang panggil. Supaya baru ni kan tahlil itu ada la ilaha illallah. Lepas tu alif belakang dia tu tambah lagi tu tak kira lah, tahlil belakang lah orang panggil. Supaya juga tasbih ke apa pun lagu tu juga. Asasnya hak pokok dia tu subhanallah, tasbih. Lepas tu hak tambah lagi tu tambah ya. Tapi orang panggil tasbih juga. Begitulah juga dengan yang lain-lain. Sebelum pergi kepada hadis ni, Imam Abu Daud dia tidak serupa Imam Muslim. Imam Muslim boleh dikatakan kalau di awal bab tu hak kuatnya. Lepas tu dia kurang sampai ujung tu ada kalanya dhaif. Ada kalanya dhaif ataupun riwayat dia tu di dalam isnadnya ada perawi yang dipertikaikan. Itu cara Muslim. Abu Daud tidak gitu. Tidak semesti hak mula-mula di bawah tajuk tu hak tu paling kemah. Dan hak akhir tu tidak kemah, tak mesti. Dia tabur gitu, tak tentulah. Macam di sini. Hak mula-mula ni dhaif. Tu babun fil istighfar amari hadis ni dhaif lah. Itu cara dia masing-masing caralah. Masing-masing cara. Yang penting bagi kita hak mengaji ni kena tahu. Bila baca kitab ni lagu mana? Kitab ni lagu mana? Dia tak serupa. Tak serupa. Misalnya di sini. Yang menjadi masalah di dalam sanad hadis ini ialah Uthman bin Waqid Al-Umari. Seorang. Yang kedua Abi Nusairah. Dua. Yang ketiga Maulan li Abi Bakar. Tiga orang. Kalau ada seorang apa pada dah. Jadi dhaif dah hadis tu. Apa lagi kalau ada tiga? Baik, kita tengok. Hak mana-mana ada kitab ni boleh tengoklah. Uthman bin Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar Al-Adawi. Dia ni anak cucu Sayyidina Umar lah kira-kiranya. Thumma al-Basri an Ahmad la ara bihi ba'sa. Imam Ahmad kata okeylah. Okey. Tidaklah orang sedap sangat. Bolehlah, boleh. Ibnu Ma'in kata thiqah. Thiqah. Abu Daud kata, ni Abu Daud sendirilah dhaif dia kata. Di tempat yang lain lah, sini dia tak layak. Dia ada kitab hadis ni, ada kitab rijal pula, cerita tentang perawi-perawi. Dalam tu ada dinukilkan Abu Daud kata tentang dia ni dhaif, pengarah kitab dia sendiri. Tapi di sini dia tak kata, sebab kitab ni bukan nak cara kau perawi. Kitab ni bukan kitab rijal. Kitab hadis. Nak tahu tu tengok sana. Ibnu Hibban menyenaraikan dia ni dalam perawi thiqah. Zubair dalam Ansabul Quraisyin, Nasabu Quraisy, Mus'ab Az-Zubairi. Tak apalah. Dia sebut ni. Ni maknanya anak cucu dalam kitab tu, kitab Ansab. Ansab ni satu ilmu lain pula tentang keturunan. Tentang keturunan, ilmu tentang keturunan, terutamanya keturunan Arab. Yang orang Arab ni dia ada buku-buku yang menyimpan keturunan dia. Dalam kitab tu ada sebutlah dia ni sebagai salah seorang daripada Quraisy, iaitu anak cucu Sayyidina Umar. Fala ibrata ba'da hadha biqaul Ibn Hazm innahu majhul. Setelah adanya pengakuan tokoh-tokoh ni, dia ni gini, hak ni kata dhaif, hak ni kata gini ni, tidak boleh kita pakai lagi kata-kata Ibnu Hazm bahawa dia ni perawi majhul. Kalau majhul tu lagi teruk, tak diketahui siapa dia ni. Lagi tu. Tapi kalau terima dia ni ada tidak majhul, perawi yang dipertikaikan. Bahkan Abu Daud sendiri mengatakan dhaif. An Abi Nusairah dengan tasghir, namanya Muslim bin Ubaid. Imam Ahmad mengatakan thiqah. Ibnu Ma'in kata salih. Boleh. Ibnu Hibban kata dia ni thiqat, termasuk dalam perawi thiqat. Tapi walaupun dia tak meriwayatkan hadis banyak, dia
melakukan kesilapan dalam meriwayatkan hadis. Al-Azdi berkata dhaif. Al-Azdi kata dhaif. Tak apalah. Hak ni hak tula ke ni? Abi Nusairah. Hak ni dengan Abi Nusairah Al-Wasiti. Hakim Abu Ahmad dan Ibnu Makula berkata dua orang suku-suku ni lain-lain, tapi Imam Bukhari kata hak tula, orang tula. Abu Hatim dan Ibnu Tahir dan lain-lain kata support dengan Imam Bukhari juga. Bazzar berkata, ni pengarang besar ni, kitab Musnad Al-Bazzar, dia kata Abu Nusairah meriwayatkan daripada maulan, seorang hamba bebasan Abu Bakar, majhulan, kedua-duanya majhul, dhaif lah, tak boleh pergi. Lepas tu an maulan li Abi Bakar, yang ketiga, daripada seorang hamba yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya? Hamba bebasan Abu Bakar ni bukan seorang, sehingga kalau disebut seorang hamba yang dibebaskan oleh dia, hak tu lah, tu dah hak tu. Dak ramai sahabat-sahabat dulu, terutamanya sahabat-sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia suka sangat buat kebajikan pada masa tu. Pasal ada hamba, memerdekakan hamba. Memerdekakan hamba, orang panggil maula lah, hamba yang dibebas oleh dia. Bukan seorang. Siapa dia? Nama gapo? Situ tak tahu pula. Bila tak tahu jadi dhaif lah. Jadi dhaif. Di sini riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kita tak boleh tengok sesuatu hadis itu kita nak hukum dhaif ke sahih ke atas dasar perawi dia hak akhir. Misalnya sahabat nombor 1 lah kalau bagi kita ahli sunnah wal jamaah. Bila riwayat daripada Abu Bakar, kita tak boleh kata selalu riwayat tu sahih, tak boleh. Kena tengok dulu sanad bawah dia. Misalnya hak ni, Abu Bakar tu dia tak ada angka 1, tak ada apa, cuma perawi hak di bawah jadi dhaif juga. Tidak kata dengan sebab ada Abu Bakar seorang itu jadi sahih belaka. Tidak begitu. Dan kita ahli sunnah wal jamaah tidak taksub, tidak kata hak kait dengan Abu Bakar tu semua sahih belaka. Tak. Siapa dia kata lagu? Kena tengok, kena nilai belaka. Tak sayaklah siapa. Bahkan kalau tak ada sebut siapa, sebut Nabi saja. Nabi kata gini, tak boleh lagi. Kena tengok dulu. Itu kaedah ilmu hadis. Kena tengok dulu. Sebab orang boleh kata, hadis ni banyak. Kalau Quran tu orang hafal ramai, payah nak tipu. Tak boleh. Tapi kalau hadis tidak gitu. Dengan sebab itu ulama-ulama buat kaedah. Kaedahnya kena tengok sanad dia. Sebab itulah pengarang kitab ni dia bertanggungjawab. Dia mari sana. Tak cara siapa datang tu, tak cara. Dia mari sana. Kita boleh tengoklah. Baik. Kita tengok hadis ni, hadis katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ingat, kalau kata dhaif bukan maudhu'. Maudhu' lain. Maudhu' tidak halal kita meriwayatkannya kecuali dengan kita royak. Ni hadis maudhu' untuk pengajaran, untuk ambil iktibar, boleh. Tapi tanpa cerita lagu tu tak boleh. Kalau tahu, kalau sedar, menempah tempat dalam neraka, itu akibatnya. Tapi kalau tak sedar, boleh dimaafkan. Walau bagaimanapun bila orang royak, kena perhatilah. Kena perhati, cek molek, tengok molek. Kalau hak mana boleh, cek sendiri. Kalau hak tak boleh cek, dengarlah orang royak. Jangan degil. Dengar orang royak. Kalau degil juga, dosa tak ada pasal. Dosa tu tidak nanti buat dosa, tidak nanti buat maksiat. Hak tu pun maksiat. Maksiat besar, dosa besar. Kalau dengan sengaja, dengan sedar. Kalau tak sedar, lain. Ataupun kalau ada maksud tersendiri, misalnya setengah-setengah ulama dia kumpulkan dalam kitab dia, tak cara hadis ke apa, dia sekadar nak kumpul, lepas tu kamu selidiklah sendiri. Dia ada maksud dia tu, bukan maksud dia menghalalkan riwayat hadis maudhu' dah. Cuma setakat yang dia tahu, yang dia berjumpa, ni hadis ni berkenaan dengan ni, letak setepak supaya senang orang nak buat kajian. Gitu maksud dia. Bukan dengan cara dia buat gitu kita boleh buat kesimpulan dia menghalalkan meriwayat
kan hadis maudhu', tidak sama sekali. Tidak gitu. Ini dhaif. Dhaif untuk fadail boleh guna. Ini termasuk dalam fadail lah. Fadail ke apa dah? Fadail istighfar. Sebab apa? Banyak suruh istighfar dalam Quran, dalam hadis banyak. Hak lain tidak sampai hak ni pun kita kena istighfar. Tidak sampai hadis ni pun banyak lagi hadis yang lain dalam Quran pun. Istaghfir lahum, kamu beristighfarlah untuk mereka. Suruh istighfar. Wastaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Banyak ayat Quran pada waktu kalau ada pada dah suruh istighfar ni. Dan kalau istighfar banyak, bila sebab dosa banyak dilakukan, bukan sekali, banyak kali. Setiap kali tu adalah istighfar. Hak tu betul, betul dari segi makna dia tu. Tetapi hak ni dengan lafaz ni, dengan sanad ni, orang kata dhaif. Dari segi isi dia tu betul, tidak bercanggah. Kita beristighfar banyak, bagus hak tu. Sebab berdasarkan ayat Quran dan hadis-hadis yang lain, tak apa istighfar. Kalau nak kira hak ni, dia kata ma asarra man istaghfara. Tidak degil, tidak berarti degil orang yang beristighfar tu, walaupun dia mengulangi melakukan dosa sebanyak 70 kali, dan 70 kali pula dia beristighfar dalam satu hari. Orang panggil tidak degil, tidak kerah kepala lagu tu, istighfar. Kalau dengar orang, situlah kita boleh tengok betapa Allah Subhanahu Taala ni Maha penerima taubat, Maha pengampun, setara itulah. Kalau orang tempat kita buat main lagu tu, tak ada 2 kali, panas selalu lah, marah selalu, naik angin selalu. Saat ni kata lagu tu, buat lagu lain pula, buat lagu lain pula, naik darah lah kita. Tuhan tidak. Itulah kata Tuhan Maha pengampun, Maha lemah lembut, Maha penyayang. Hak tu sebab dia boleh terima, dan bahkan dia suruh istighfarlah semacam, bertaubatlah semacam. Innallaha yuhibbut tawwabin. Tuhan suka, sayang kepada orang yang suka bertaubat. Tawwab, bukan taibin. Tawwab tu banyak kali melakukan salah, banyak kali pula minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu Tuhan suka. Gapo dia nak ayat pengajaran. Jangan kita berasa dah banyak kali tak saya sebut dah, tak saya sebut dah. Jangan gitu. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh. Banyak kali, 100 kali, 1000 kali pun kena. Jangan kita berhenti buat hal ni. Supaya basuh lah, supaya basuh baju. Jangan berhenti, dah kata penat, berapa puluh tahun dah basuh baju, berhenti tak saya basuh. Tak boleh lagu tu. Kena basuh semacam. Sebab apa benda tu keperluan. Mana ada baju yang bersih semua dalam hidup ni. Lepas tu kalau dalam keadaan kotor tu kita pakai, tak sedap lah. Sebab tu dia suruh basuh semua. Jangan kita berasa putus asa. Jangan kita kata dah banyak kali dah malu dah, kita tak silah basuh. Tak boleh lagu tu. Kena beristighfar semua, walaupun dalam satu hari 70 kali. 70 kali ni maksudnya bukan maksud bilangan 70 tu, tetapi banyak kali. Maksudnya banyak kali. Sebab kita katalah rayaklah 1000 kali pun ke dia. Bukan makna 1000 kali betul-betul tepat 1000 kali. Artinya banyak kali. Rayaklah sebanyak mana pun tak pakai dia. Itu contohnya. Itulah kelebihan istighfar ini. Allah SWT tidak jemu. Tidak jemu tiba. Tapi jangan, kita setiap kali istighfar tu kena ingatlah kesalahan kita. Kena berazam lah. Cuma kelemahan manusia, lepas pada kita salah tu, kita marah pula pada diri kita. Marah pula pada diri kita. Kalau kita kata kutuk, kita kutuk lah diri kita. Apalah buat macam ni, dah lah tak berjanji dah dengan Allah SWT, dah lah tak bertaubat dah, buat pula. Kalau kita dengar ingatan lagu tu semua, dia kohok orang, dia akan jadi kohok orang. Itu kelebihan. Tapi kena ingat, jangan ucap astagfirullah gitu saja dengan penuh kesedaran yang kita buat tu benda salah dan kita menyesal. Kita tak boleh buat dah. Kita malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita pun fikir, kalau dengan manusia lah aku buat lagu ni, lagu mana? Kalau orang lah buat kat aku lagu ni, lagu mana? Allah SWT yang baik gitu mau tu. Sepatutnya kita kalau orang cerdik, hak baik tu lah lagi kita nak jaganya. Biar mari benda-benda lagu. Lama-lama dia tak ada. Lama-lama dia jadi malu sungguh lah, tak sibuk sungguh lah. Kalau mikir gitu. Kalau tak mikir gitu, buat pula. Buat pula pun tak apa, istighfar pula. Itu kelebihan istighfar. Ini dalam bab fadail ataupun fadilah istighfar. Hadis dhaif masih boleh pakai. Apalagi ada sokongan yang lain yang kuat daripada Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang lain banyak sangat. Tidak terhingga banyaknya. Antara satu tak apa. Hadis ni sebagai sokongan saja. Sokongan saja. Bukan kita jadikan ini sebagai asas. Tidak. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Al-Aghar Al-Muzani. Musaddad dalam hadisnya menyebutkan wa kanat lahu suhbah, dia adalah sahabat. Sebabnya Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tu. Cuba kita perhati. Haddatsana Sulaiman bin Harb wa Musaddad. Dua orang, Sulaiman dan Musaddad. Dalam riwayat Sulaiman tak ada sebut wa kanat lahu suhbah. Al-Aghar Al-Muzani ni dia ni sahabat, tak ada sebut dalam riwayat Sulaiman. Tetapi dalam riwayat Musaddad ada sebut gitu. Sebelum pada sebut hak Nabi kata. Hak Nabi kata tu sebelum pada sebut tu dia ada sebut. Yang Musaddad ni, dia ni Al-Aghar Al-Muzani ni seorang sahabat. Takut kita tak tahu. Takut kita kata dia tabi'i ke. Mana kita tahu tak biasa dengar ni. Tak biasa jumpa nama Al-Aghar Al-Muzani ni. Dia tolong rakyat kita lah. Dia ni sahabat. Maknanya sahabat ni ada kalanya hak kita biasa dengar, ada kalanya hak jarang-jarang kita dengar. Tapi dia sahabat juga. Bila kata sahabat, dia ada kelebihan sendiri. Sebab itu ada faedahnya kata dia ni sahabat. Ada faedah. Sebab kalau tabi'i kita kena siasat. Siapa dia? Apa nama dia? Dia duduk mana? Dan sebagainya. Kena siasat. Tak boleh. Boleh jadi dia seorang yang dhaif. Tapi kalau sahabat tidak. Kalau kata dia ni sahabat, cukup saja. Semua kena akad tangan. Semua kena akad tangan kalau kata dia sahabat. Soal dia boleh jadi melakukan kesilapan ke apa, itu soal lain. Soal lain. Tapi sahabat nak mereka hadis tidak. Tak sampai ke situ. Beza pendapat, siapa balah, siapa perang sama sendiri, boleh. Tapi mereka nak mereka hadis tak ada. Tak ada. Itu mengikut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Aghar Al-Muzani. Siapa dia ni? Dalam kitab kita ni pun ada sebut. Dalam Khulasah dia kata Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani ataupun Al-Juhani. Tetapi Al-Muzani waktu lebih sahih lagi. Dia ni seorang sahabat minal muhajirin al-awwali, antara sahabat yang berhijrah di peringkat awal. Sahabat bisalah, orang hebat lah ni. Sebab orang berhijrah di peringkat awal ni memang ada kelebihan dia. Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang ni Tuhan janjikan syurga. Orang penting. Orang hak Tuhan janjikan syurga dalam Quran sebut, kita nak bahas apa tentang dia? Kita nak pertikai lagu mana tentang dia? Dah kalau Tuhan sudah terima sendiri, Tuhan sudah royak dia ni ahli syurga, dia akan masuk syurga. Dia mendapat kemenangan yang besar. Apa hak kita untuk pertikaikan dia? Tak ada lagi. Sebab itulah ulama-ulama kita Ahli Sunnah terima. Kalau kata sahabat sudah. Tengok misalnya ayat tadi, di ujung dia tu sebut mereka masuk syurga. Dia ada 3 hadis yang dikemukakan oleh Muslim, satu daripadanya Ibnu Umar, Muawiyah bin Qurrah dan Abu Burdah, antara sahabat yang meriwayatkan hadis daripada dia. Sahabat-sahabat, sama sahabat meriwayatkan daripada dia. Dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hatiku benar-benar berkabus dan aku beristighfar kepada Allah
pada tiap-tiap hari sebanyak 100 kali. Hadis-hadis yang seumpama ini pada zahirnya nampak Nabi ini melakukan dosa. Sebab tu dia beristighfar. Nampak gitu zahirnya. Tetapi boleh dikatakan tidak ada mana-mana puak, mana-mana golongan yang mengatakan Nabi ini berdosa, melakukan dosa. Nabi tidak maksum, tak ada. Semua aliran dalam Islam, hak mendakwa Islam, semua mereka kata Nabi SAW ni maksum. Lepas tu apa makna dia kata hatiku benar-benar berkabus dan aku beristighfar itu? Istighfar atas gapo? Kerana apa? Kalau tidak kerana dosa. Jadi kita kena faham di sini. Maksud istighfar Nabi dengan istighfar kita berbeza. Istighfar Nabi ialah kerana mungkin ketelanjuran ataupun kelekaan sikit, ataupun mungkin yang tidak disengajakan tetapi orang lain terasa kerananya, orang lain terkilan kerananya. Benda-benda lagu tu, kesalahan-kesalahan yang lagu tu, setara tu, tapi bagi dia sudah dikira macam dosa, bukan dosa. Oleh kerana dia orang yang suci, orang yang bersih, orang yang tinggi, kesilapan yang sikit pun dia merasa besar. Kepada orang biasa itu tidak dikira dosa lagi, tetapi kepada dia kira itu kesalahan, dan kesalahan itu disebutkan sebagai dosa. Hakikatnya tidak dosa. Hakikatnya tidak dosa. Kalau kata Allah mengampunkan dosa apa dalam Quran, bukan dosa. Itu merupakan kesilapan, ketelanjuran, kelekaan. Sebagai manusia, dia ada benda-benda tu. Dia ada. Ketika letih sangat, ketika marah, boleh jadi dia terlebih sikit, tidak dengan sengaja, tetapi orang lain terasa. Terutamanya hak dekat-dekat dengan dia, isteri dia misalnya terasa. Terutamanya dia isteri ramai kan, boleh jadi hak ni terasa. Tapi dia jaga molek dah. Tapi boleh jadi sebagai manusia dia adalah sedikit sebanyak yang dikira sebagai kesilapan ataupun ketelanjuran. Misalnya sepatutnya sapa dah, tak sapa lagi. Hak tu boleh berlaku. Hak tu boleh berlaku. Kepada hak ni begini, kepada hak ni begini, mungkin tidak sama dan menyebabkan terasa. Walaupun semua mereka memaafkan Nabi SAW, tetapi Nabi SAW itu sendiri dia berasa kurang dia. Atas dasar itulah dia minta ampun, dia beristighfar. Itu yang dikatakan ghain ataupun kabus, yang menutupi hati Nabi SAW. Setara tu lah. Kabus ni benda ingat. Seperti kita kata dalam bilik mandi, kita mandi kan, cermin, ada cermin tu pun dia jadi berkabus. Sapu setara tu je benda tu, bukan karak ramak kita kata, bukan tertutup kemah-keming siapa kena cokeh juru benar, tidak. Setara tu je. Setara tu je. Apabila buat benda ni, kita tidak nak cermin saat ni tu jadi berkabus, jadi tertutup gitu, tapi ia akan berlaku. Ia sesuatu yang tabi'i akan berlaku. Dalam bilik yang tertutup kita mandi, terutamanya kalau air panas berasap, berasapkan. Setara tu ada kesan juga nak rayaknya benda-benda ni. Kalau kesalahan sikit, apatah lagi kalau hak dosa sungguh. Setara Nabi SAW hak lagu tu je, sekadar tu je. Kalau kita kata cermin tadi, kita sapu lah dengan kain yang kering, cerah selalu. Tu dia istighfar, sudah selalu. Kita manusia ni lagilah kalau Nabi 100 kali tiap-tiap hari kerana kesilapan yang tidak disengajakan, kerana kesilapan yang macam tu. Misalnya kita kata apa ni, sahabat Ibnu Ummi Maktum tu mari nak tanya Nabi SAW sedang menghadapi puak-puak Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy. Hak ni Islam dah, hak ni pemimpin Quraisy. Ramai ni kira-kiranya dari segi sebab zahirnya, kalau hak ni masuk Islam, ramailah pengikut-pengikut dia akan masuk Islam. Tak masuk Islam lagi. Nak royak hak ni lah, tiba-tiba hak ni mari tanya, dia kata dia tidak hiraukan, dia tidak bagi perhatian kepada sahabat dia.
Padahal Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Tidak semestinya orang mari kita harap dia ni ada faedah, dia akan berguna kepada dia. Iyalah Allah Subhanahu Wa Taala tu tahu, Nabi mana tahu. Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia berdakwah, dia nak benda molek, tetapi di situ telah berlaku sedikit kesilapan. Sebagai seorang manusia dia ada benda lagu tu. Dia ada. Sepatutnya tidak gitu. Dia kena layan juga, kena mesra, kena ni. Jangan tarik muka satu macam, jangan. Padahal sahabat itu pun memaafkan, tetapi setara tu mana kalau nak kata salah, dia buat tu bukan untuk kepentingan peribadi dia, untuk agama juga, tapi telah ada ketelanjuran sedikit, kesilapan sikit di situ. Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan Nabi SAW kerana benda-benda yang seumpama ini. Sebab dia tu kok mana-mana pun manusia. Bila manusia dia ada lah kelemahan dia tu, walaupun tidak selemah orang lain, tetapi sedikit sebanyaknya ada. Lepas tu perbahasan dari segi perbahasan ulama tu banyak lagi lah. Kata Nabi hak maksum tu, hak semua sepakat mengatakan maksum tu maksum daripada dosa besar. Hak dosa kecil tu masih lagi khilaf. Apalagi kalau hak Nabi sebelum jadi Nabi, sebelum dilantik jadi Nabi, hak tu boleh dikatakan semua terima, kata boleh jadi Nabi SAW melakukan dosa kecil pun boleh jadi. Tu kalau kira hak tu bahas puak-puak ilmu usuluddin tu, sampai ke situ. Maka mereka kata boleh jadi dia minta ampun ni atas hak dulu. Lepas tu dosa kecil tu dosa lagu mana? Hak tu tidak jelas, cuma dia kata boleh jadi. Nak tunjuk tak ada bukti. Tak ada bukti, cuma boleh jadi. Begitu. Di sini sebenarnya faedahnya untuk kita. Kalau Nabi SAW ni setara tu je kesilapan dia, sudah 100 kali beristighfar. Begitulah keadaan orang ni tidak sama. Kita hak biasa kotor ni cepuah tak ada apa-apa. Orang hak biasa bersih sikit pun tak boleh dah. Ada rambut sikit ya, dalam sayur sana tak lalu makan belakang dah. Dia biasa gitu. Hak tu pun dia kira kotor dah tu. Kita lebih lagi pada tu pun tak apa lagi kan. Tepi tu ada najis pun tak apa makan, kotor pun tak apa. Ini masalah perasaan masing-masing tu. Nabi SAW seorang yang bersih. Dia kalau sikit pun dia berasa dah dalam bab ni, sikit pun kesalahan dia berasa besar dah. Sebab tadi lah, sebab orang yang makan tadi, kalau kita biasa dengan bersih, sikit saja ada, cukup dah. Tak lalu dah makan, pakai tinggal situ, tak boleh pergi, tak boleh makan. Setengah-setengah tu lebih lagi mutah, tak makan lagi. Kalau bubuh lagi, kalau dah suap dah lagilah. Lepas tu kita kata apa lagu tumor pergi tumor lah. Kita biasa kotor ni orang biasa bersih tidak gitu. Nabi SAW pun lagu tu lah juga. Lepas kita kata dapat kau rambut haram kau, tidak haram, tidak najis. Kita makan boleh makan, tidak najis. Tapi sebab ni lah, walaupun itu tidak najis, tidak dosa, hanya satu kesilapan, dia tak lalu dah, tak sedar. Hak naknya kita lagu tu lah juga. Tapi kita manusia biasa ni mungkin tak sampai setara tu, jauh lah nak sampai gitu. Dosa, ada dosa, tentu ada dosa. Dah ada dosa. Kalau Nabi 100 kali, kita sepatutnya lebih-lebih lagi lah. Hak tu hak nak sebenarnya. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya sesungguhnya kami in kunna. In di situ bukan dengan makna kalau, bukan in syartiyah, tetapi orang panggil in mukhaffafah min ats-tsaqilah dalam kaedahnya. Sebab selepas dia tu ada kana, fi'il jamid orang panggil. Dalam bahasa Arab fi'il jamid orang panggil. Bila ada hak ni in sebelum pada tu, in tu sebenarnya dengan makna sesungguhnya, bukan dengan makna kalau, jika, dak. Supaya juga an sebelum laisa, misalnya wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa an laisa sebelum laisa, bukan an itu an nasibah ke apa, bukan. Sama dengan in juga, an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Asalnya annahu, sesungguhnya, dengan makna sesungguhnya situ, bukan dengan makna bahawa. Apalagi dengan makna jika macam sini, taklah, tak betul lah tu. Itu kaedahnya. Kita nak tahu mana, tengok selepas dia tu ada kunna.
Sesungguhnya, sebab tu kita terjemah sesungguhnya saat ni, bukan kalau. Sesungguhnya kami kira, sahabat-sahabat dia kira berapa kali. Dia kira. Dalam satu majlis Nabi SAW beristighfar sebanyak 100 kali. Iaitu dia kata, Rabbighfirli wa tub alayya. Sebab tak adil lah juga. Dia beristighfar, dia minta ampun tu atas benda-benda macam tak adil lah. Tidaklah boleh dikatakan dosa. Kalau orang lain tidak kira dosa. Tidak kira dosa lagi benda setara tu. Tapi dia kira sudah salah. Innaka antat tawwabur rahim. Semua kan Nabi kata lagu ni 100 kali ni? Tak. Ada ketikanya. Ada ketikanya. Sekurang-kurangnya hak Nabi ajar tu lah. Tasbih akhir tu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tu. Astaghfiruka, istighfar tu. Ada sekali pun tak apa dah. Ada sekali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik wa atubu ilaih. Wa atubu ilaik itu lebih molek sebab subhanaka. Tak apalah. Kalau kita kata gitu sekali pun tak apa dah. Sekali pun tak apa dah. Orang panggil kafarah majlis. Kafarah majlis. Dalam tu ada istighfar, astaghfiruka. Ada dah istighfar tu orang panggil. Sekurang-kurangnya. Tapi kalau kita beristighfar banyak lagi baik. Hak ni tidak ada had bilangan dia, tidak kata nak sebanyak ni dak. Kau banyak, kau molek hak ni. Bila-bila masa, tidak terikat dengan waktu. Malam, siang, sebelum tidur, selepas bangun daripada tidur, ikut mana-mana. Tengah dia buat kerja pun boleh istighfar. Tidak kata selepas ni tidak. Ni antara benda yang kita boleh nak sebanyak mana. Kau banyak, kau molek. Lepas tu riwayat daripada Bilal bin Yasar bin Yazid, maula Nabi SAW. Katanya, saya telah mendengar ayah saya, yakni Yasar, menceritakan kepada saya daripada datuk saya, iaitu Yazid, datuk saya, bahawa dia mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengucapkan lagu ni, astaghfirullah, sekat tu istighfar tu apa panggil, tambah lagi alif belakang tu tak kira, istighfar juga. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Kalau kata lagu tu, ghufira lahu, diampunkan dosanya walaupun dia lari daripada medan perang. Lari daripada medan perang ni besar dosa besar tu. Salah satu dosa besar lari daripada medan perang. Lari daripada medan perang. Itu salah satu dosa besar. Setara dosa besar lagu tu pun diampunkan. Apatah lagi kalau kita hanya ada dosa-dosa kecil. Dengan kita mengucapkan begini, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Tetapi dia ajar juga cara kan. Caranya kata gini-gini. Itulah cara istighfar. Kalau kita perhati dalam agama-agama lain dalam dunia ni tak ada ajar siapa gitu semua. Banyaknya serah kepada kita lah, ikut kita pada pandang kita lah. Tapi dalam Islam ni tidak gitu. Nabi SAW ajar ucapan. Hak ni orang panggil istighfar, hak ni orang panggil tahlil, hak ni orang panggil takbir, hak ni orang panggil tasbih lagu ni, hak rekahnya begini, hak panjang lagi begini. Dan cerita selalu kelebihan dia tu, keistimewaannya. Ini menunjukkan bahawa dengan ucapan-ucapan begini Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghapuskan dosa seseorang itu, walaupun dosa besar. Kalau dia nak, atas dia. Cumanya ulama mengatakan berdasarkan kaedah umum, iaitu kalau dosa besar tidak padan dengan gitu saja. Dia kena ada beberapa perkara lah. Dia kena ada beberapa perkara. Selain daripada hak 3 rukun taubat yang kena mengena dengan Allah,
dosa yang apa ni berkait dengan Allah 3 saja, tambah sa lagi. Kalau hak berkait dengan manusia, kalau curi barang orang kena hantar balik lah, kena hantar balik, kena bayar balik. Kalau selagi tidak balik, tak boleh. Allah SWT tidak ampunkan kalau berkait dengan orang. Tapi kalau berkait dengan Allah, ni berkait dengan Allah ni, hak berkait dengan Allah, dia lebih ringan sikit. Sebab apa? Orang hidup manusia ni susah hidup ni. Nak boleh jadi orang baik, orang jujur ni susah. Kena jaga banyak perkara. Nak makan lagi, nak kerja lagi, susah lagi. Gapo-gapo bukan boleh dengan senang hidup ni. Bukan boleh dengan senang. Syaitan lagi ganggu, nafsu lagi jadi penghalang, jadi pengganggu kita, banyak halangan. Dengan sebab itu, kalau kita buat kepada seseorang, kita menambahkan lagi beban dia, kesusahan dia. Sebab itu Tuhan tidak ampun, tidak mudah. Sebab apa? Dia susah banyak dah. Tuhan uji dia tu berat dah. Manusia ni memang, bila ada manusia, ada selalu hak tadi. Ada nafsu, ada syaitan, ada gapo, ada keperluan kepada makan. Nak makan tu kena kerja, susah. Tidak serupa jin, tidak serupa syaitan, kejadian Allah. Tidak lagu tu. Dia tak ada kerja lain, kerja nak menyesatkan orang, menyusahkan orang je. Kalau syaitan tu tak ada kerja lain, tak perlu susah-susah seperti kita. Kita kalau tinggi, rumah datang kena ada tangga. Kalau tinggi lagi kena ada lift. Susah lah. Dia tak ada. Semua tu tak perlu. Boleh naik cung gitu selalu. Kita tidak gitu. Susah banyak. Oleh sebab itu, mengganggu hamba Allah, dosa dia pun berat. Dia tak boleh. Kalau lepas dalam dunia ni, tak bayar dalam dunia, saya esok kena pula. Kena ni. Siapa kau kiamat sebelum masuk syurga, masuk neraka, tak selesai juga. Ada kalanya seseorang tu, kebaikan dia tu kena bui ke orang ni. Kena bui. Hak itulah hak Nabi kata orang muflis. Kamu tahu kau muflis lagu mana? Orang hak bankrupt lah. Sahabat kata tak, tidak lagu tu. Hak muflis ni esok dia pergi, dia bawa amalan, tapi amalan dia kau kurang sebab bui kau orang. Orang tu ada dosa, tapi dosa dia tu kena tampung dengan benda lain. Nak menghilangkan dosa dia, nak menampung dosa dia, tak ambil kebajikan hak ni. Orang hak buat kenak ke dia, hak jahat ke dia ni, ambil. Lama-lama habis, kosong, masuk neraka dia. Akhir sekali nak bui hak dia pun tak ada. Hak ni bui hak ni kepada dia pula. Hak orang ni bui kepada dia, masuk neraka. Sebab itulah tak boleh. Kalau hak berkait dengan manusia, kena selesaikan. Hak ni lari daripada medan perang ni, dia berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berzina berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dosa yang ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu boleh. Boleh. Kita minta ampun sendiri, boleh. Tetapi kalau bunuh orang, buat kena orang, menipu orang dan sebagainya, hak berkait dengan orang, akibat dia kepada orang ramai. Ada pun berzina tu ada kalanya sama suka. Tak ada apa-apa, sama suka. Walaupun dosa tu dosa besar juga. Hak lagu tu boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Walaupun dia tidak menjalani hukuman dalam dunia pun boleh jadi, tapi jangan sedar hati. Jangan sedar hati. Dalam hadis sebut, kalau hak kena hukuman tu baru diampunkan bila dia menjalani hukuman. Misalnya sebat dan sebagainya. Sebab itulah sahabat-sahabat dulu, kalau dia buat salah, dia bersedia terima hukum baik dalam dunia, selesai dalam dunia. Tak terdaya nak memikulnya di akhirat nanti. Dia tak sih, akhirat tu biar selesai, dia bersih semua. Kalau apa-apa pun dalam dunia, sebab tu dia terima dalam dunia selalu. Walau bagaimanapun, hak berkait dengan Allah ni, kalau kita tidak menjalani hukuman dalam dunia ni pun, boleh jadi kalau kita dengar bersungguh-sungguh, bertaubat, berjerit-jerit, tak dengar tidur, katakanlah sungguh-sungguh dah kita tinggal sungguh, benci dah kepada lagu tu. Kalau boleh tak sih biar orang lain berlaku kepada orang lain pun tak mahu dah. Cuba ikhtiar. Kalau lagu tu boleh jadi. Boleh jadi juga. Tidak kata pasti juga, tidak juga. Boleh jadi. Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkannya. Tidak mudahlah pendeknya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak saya ampun pun boleh.
Saya esok kena hukum sebab tidak menjalani hukuman lagi dalam dunia. Kalau mengikut Imam Abu Hanifah lagi berat. Kalau sudah menjalani hukuman dalam dunia pun belum tentu lagi. Saya esok mana selesai, belum tentu. Itu hukuman dunia, suku untuk menakutkan orang, mengancam orang. Di sisi Allah benda itu tetap dosa, belum tentu lagi saya esok selesai. Boleh jadi akan menerima hukuman pula, lagi berat. Dengan sebab itu tak boleh mudah-mudah lah. Sama ada dosa besar ada kaitan dengan Allah ataupun lebih-lebih lagi dengan manusia, tak boleh mudah. Walaupun ada hadis-hadis yang kata lagu ni walaupun dia lari daripada medan perang, tak boleh anggap mudah. Tak boleh pandang ringan, tak boleh dosa-dosa tu. Jangan buatlah, jangan buat. Sekiranya berlaku jugalah daripada kita, maka sepuas ni moga manusia dia boleh berlaku. Dengan sebab itu cubalah elok dulu lagi. Itu pun kalau Tuhan nak berlaku juga ujian lah, ujian. Dulu lagi lagu mana? Jangan bergaul misalnya dengan perempuan, bebas pergi mari, muda-muda, jangan. Dulu lagi. Jangan terlibat kalau kita takut. Nanti kena rasuah situ kan, kerja situ. Tak usah kerja situ sekali. Dulu lagi. Tak usah kerja situ. Kalau kita berasa tak tahan lah. Tapi kalau kita berasa kita mampu, molek kita duduk situ jaga, boleh pahala banyak. Sebab orang lain tak boleh, tak sabar. Orang lain kena, kita boleh tahan. Baguslah kalau lagu tu. Tapi kalau kita berasa tak lagi, tak usah kerja situ dulu. Senang. Tak usah kerja dulu. Misalnya kerja custom ke, Pak immigration kau dan sebagainya. Tu berat tu, ujian polis kau dan sebagainya. Kena fikir dulu. Sebab tu berkait dengan manusia tu. Berkait dengan manusia tu, rasuah dan sebagainya tadi berkait dengan manusia. Kesannya pergi kepada manusia. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Abbas, dia menceritakan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang senantiasa tetap beristighfar, dia selalu beristighfar, tak lupa beristighfar kepada Allah. Jadi amalan dia lah tiap-tiap hari 100 kali, kau ikut dia lah, masing-masing lah orang. Tidak ada ketetapan hak ni. Dia nak pagi 100, petang 100, ikutlah. Tapi dia buat tetap. Sekurang-kurangnya lepas sembahyang dia tetap astaghfirullah, astaghfirullah. Seperti baru ni kita sudah jumpa kan, Nabi sebelum Allahumma antas salam tu dia kata astaghfirullah 3 kali. Sekurang-kurangnya dia buat tetap lagu tu. Tak apa, molek. Molek. Bila seseorang tu buat dengan tetap, ini kelebihan amalan istighfar ini. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi jalan keluar kepada dia daripada segala kesempitan, segala kesukaran. Allah Subhanahu Wa Taala buka jalan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala buka jalan, tadi bagi jalan keluar, ini buka jalan kepada dia daripada segala kesusahan yang amat sangatlah sedih sangat. Dia hilang kesedihan. Itu kelebihan istighfar. Kalau kita sedih kau gapo kau, ada masalah lah, gangguan perasaan, istighfarlah banyak-banyak. Allah Subhanahu Wa Taala akan buka. Dan Allah akan memberi rezeki. Ini juga kelebihan istighfar kepada dia, min haitsu la yahtasib. Dalam Quran dia tidak sebut istighfar, dia sebut bertakwa. Bertakwa tu dengan makna yang lebih luas lagi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dia sebut gitu. So, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah SWT akan buka jalan keluar kepada dia, beri jalan keluar kepada dia, dan beri rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangkanya, yang dia tidak menduganya. Itu dalam Quran disebut bertakwa kepada Allah. Salah satu bentuk takwa itu ialah istighfar, salah satunya. Tapi takwa itu lebih luas lagi. Gitulah caranya. Tetapi seperti kita kata tadi lah, Abu Daud ni dia ada macam-macam kan hadis. Hadis ni pun dhaif juga. Lepas tu dah dhaif, apa awak mari
Ini cerita tentang kelebihan. Hak kelebihan dia boleh benda-benda lagu ni. Hak asasnya kita tidak pegang dengan hak ni. Pegang dengan ayat Quran tadilah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hak tu asal. Hak ni sokongan. Sokongan saja. Tak ada hak ni pun ada dah di lain. Dalam Quran dan juga dalam hadis-hadis ada. Hadis-hadis sahih pun ada. Lepas tu apa tak mari hak tu, hak sahih tu, mari hak ni. Dia nak pelbagaikan. Kalau pakat mari hak tula jadi hak tula. Sebab itu sebab imam-imam hadis ni mari lain-lain. Banyak sama pun ada juga, tapi ada kalanya dia mari lain-lain. Bukan dia tak tahu hak tu, dia tahu. Tapi sengajalah nak mempelbagaikan. Dan supaya kita tahu sanad ni, perawi-perawi ni. Macam di sini Al-Hakam bin Mus'ab, itu yang bermasalah. Itu perawi yang bermasalah. Dalam kitab ni pun dia ada sebut Al-Hakam bin Mus'ab Al-Qurashi Al-Makhzumi Al-Dimashqi. Dia meriwayatkan daripada Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Wa anhu Al-Walid bin Muslim. Ini macam ni. Al-Walid bin Muslim meriwayatkan hadis daripada dia. Qala Abu Hatim. Abu Hatim seorang tokoh ilmu rijal. Anak dia pun tokoh juga. Tulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil 9 jilid. Pakak dua beranak. Anak dia melengkapkan karangan ayah dia tu. Hak tu memang rujukan utama lah. Antara rujukan utama dalam ilmu rijal. Dia kata apa? La a'lamu rawa anhu ghairuhu. Hak dia kata sebutir lagu tu pun pada dah. Saya tak tahu, kata dia. Ada orang lain yang meriwayatkan daripada dia selain daripada Walid itu. Walid seorang aja yang meriwayatkan hadis. Kalau daripada dia ni tak ada orang lain. Saya tak tahu orang lain. Dia kata tak tahu tu, dia orang lain ni kita kira kemah dah tu. Tak tahu. Setara dia tu tak tahu. Kita lagi lah tak tahu. Setara dia tu tak tahu. Seorang aja ada riwayat dia. Riwayat hadis daripada dia seorang. Lepas pada tu tapi Ibnu Hibban kata dia ni perawi thiqat. Wa qala yukhti'u. Dia kata dia ni ada melakukan kesilapan dalam meriwayatkan hadis. Lahu indahum hadithun wahid. Dia ada sah hadis je dalam kita ulama hadis ni, iaitu hadis tentang luzum istighfar, sentiasa beristighfar. Hak ni lah, hak kita duk baca ni lah. Qultu hadza muqillun jiddan. Kalau lagu tu sikit benar lah hadis dia. Sunni je riwayat hadis. Lagu tu pun dikatakan oleh ulama tersalah lagi. Mana berat lah. Fahuwa dhaif. Dhaif kata dia. Abu Hatim kata majhul. Sebab apa? Kalau seorang saja perawi meriwayatkan daripada seseorang, masih majhul, tak jelas orang itu. Dia kena jelas siapa dia. Sekurang-kurangnya kena dua orang. Ni seorang majhul. Lepas tu majhul, dhaif lah. Hadis tu jadi dhaif. Dhaif ni tak boleh pakai langsung ke? Tak. Boleh untuk sokongan. Sebab kita kata saat ni lah. Lepas tu dalam tengoklah bab ke dia. Ni bab fadilah, bab fadail. Kalau dalam bab hukum tak boleh. Bab hukum tak boleh. Ni bukan hukum. Ni kelebihan. Kelebihan kalau baca gini asasnya ada dalam Quran. Tetapi tidak serupa dengan Quran. Dalam Quran kata wa man yattaqillah. Dia kata sesiapa yang lazimal istighfar. Tu beza dia. Tu beza dia. Adalah juga beza je. Tapi adakah tidak termasuk istighfar tu dalam takwa kepada Allah? Termasuk juga. Tapi tidak sepenuhnya lah. Tidak sepenuhnya. Dalam Al-Quran tu dia tidak kata istighfar saja. Bertakwa kepada Allah. Luas takwa kepada Allah ni. Jaga diri daripada perkara-perkara yang haram. Bertakwa. Tidak tinggal sembahyang dan sebagainya. Banyak lagi lah ajaran agama. Jaga. Takwa lah tu. Tidak nanti istighfar, kira istighfar ni kira-kiranya sesiapa yang beristighfar lagu ni akan jadi lagu ni lah. Sesoalahnya macam ketetapan gitu. Itu jadi tidak sahih lah, ke mana-mana pun tidak sahih. Lepas tu ada ulama mengatakan tidak boleh dibuat hujah hadis ni. Dibuat hujah tak boleh. Sebab hujah tu tinggi. Dalam hadis orang nak boleh buat hujah tak boleh. Nak riwayat daripada dia pun tak boleh, kecuali ala sabilil i'tibar, sebagai i'tibar, dengan maksud i'tibar. Boleh lah.
Iktibar ni bukan supaya bahasa Melayu, mana iktibar tu ambil pengajaran. Bukan gitu. Iktibar ni iaitu benda lagu ni kalau nak ada daripada perawi lagu mana, perawi lagu ni setara ni. Tu iktibar. Tak ada daripada perawi hak kemah-kemah. Kalau nak ada benda lagu ni daripada perawi hak lagu ni, itu orang panggil iktibar. Dalam ilmu hadis bukan iktibar ambil pengajaran tu dak. Tu lain. Tu iktibar dari segi akhlak. Tu. Ni iktibar dari segi ilmu hadis ni lagu tu. Bukan nak buat hujah. Buat mari tu nak oyak aja, nak oyak. Benda lagu ni orang setara ni je. Paling tinggi ada pun orang setara ni. Apa kira lah orang setara ni boleh pakai kau tidak. Dalam bab gapo? Tengok dulu. Tak apalah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Suhaib, katanya Qatadah pernah bertanya Anas, Nabi SAW selalu kalau dia doa dengan doa mana? Sedap tu tanya tu. Molek tu pertanyaan. Doa mana? Dia kata Nabi selalu doa ni. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ataupun tak ada Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh juga. Ada juga dalam riwayat yang lain. Dan seterusnya. Ziyad, sebab Imam Abu Daud ambil daripada dua saluran. Yang pertama saluran Musaddad, qala haddatsana Abdul Warith. Yang kedua haddatsana Ziyad bin Ayyub, qala haddatsana Ismail al-Ma'na. Makna riwayat kedua-dua saluran ni sama. Makna dia, lafaz dia tidak sama, makna dia saja sama. Abdul Warith dan Ismail mengambil daripada Abdul Aziz bin Suhaib. Gitu. Dalam riwayat Ziyad ni ada tambahan begini. Tapi dalam riwayat Abdul Warith tak ada. Kau ambil daripada Abdul Aziz tu tak ada. Kau adanya riwayat Ziyad. Riwayat Musaddad tu tak ada lagu ni. Gapo dia? Anas kata Nabi SAW kalau dia nak doa dengan satu doa saja, satu saja, dia akan doa dengan ni tak sepanjang. Ada kalanya Nabi gitu, angkat tangan kau ataupun tidak angkat tangan kau, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali dia pakai satu. Kalau dia nak berdoa dengan satu-satu doa tak sepanjang, tak sebanyak, dia akan berdoa ni. Kalau dia nak doa dengan hak lain lagi, hak ni pun dia tak tinggal juga, dia akan sebut juga hak ni. Artinya Rabbana atina fid dunya hasanah ni doa besar ni. Doa yang besar. Boleh dikatakan Nabi SAW tak tinggal bila berdoa. Dengan sebab itu kita pun lagu itulah juga. Kena lagu itulah juga. Sama ada kita nak tambah Allahumma atina, lagu ni tidak ada Rabbana tu, ataupun kena mengikut Al-Quran. Kalau ikut Al-Quran itu lagi baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu lagi baik. Tapi hak ni ada juga dalam hadis, berdasarkan hadis boleh juga. Tak apa juga nak kata lagu ni tidak betul-betul serupa dengan dalam Al-Quran, tak apa juga, sebab ada hadis. Hak ada hadis, ada Quran, hak tu hak paling utama. Tersedut mereka sendirilah. Kita kata moga kita seorang kan, Rabbi atini fid dunya hasanah, kita baiki gitu. Moga kita seorang kan, Rabbi, Tuhanku, bapa Tuhan kami, moga kita seorang. Rabbana tu Tuhan kami. Atini, berikanlah kepadaku, moga kita seorang. Jangan lagu tu. Kita kena lagu ni. Sebab Nabi tak ubah ni. Cuma di awal dia Allahumma atina, Allahumma, dah tak ada Rabbana, tapi atina, bukan atini. Kira-kiranya Nabi SAW doa ni tidak setiap kali gini bersama ramai-ramai ada. Seorang pun dia ingat juga kepada orang lain. Hak sekali dengan dia, sahabat-sahabat dia, anak isteri dia, keluarga dia, semualah. Itu maksud kami itu. Walaupun tidak sekali berdoa pun ingat seorang. Serupa juga hablana min azwajina qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun. Hak tu doa tu. Walaupun bini kita seorang,
Kita doa lagu tu juga. Hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Doa lagu tu juga. Walaupun bini kita seorang, padahal sebut azwaj. Azwaj tu isteri tu, jamak tu. Tak payah kita baiki. Habli min zawjati, misalnya kita kata tak payah. Tak boleh lagu tu, tak boleh. Sebab apa? Doa hak dalam Quran lagu tu lah. Hak Nabi SAW ajar, kalau ada dalam hadis pun tak apa juga. Lagu tu lah. Tak boleh baiki. Tak boleh baiki. Baiki tak boleh. Keberkatan dia, kelebihan dia duduk situ. Hablana min azwajina qurrata a'yun. Dia sebut lana. Gitu. Azwaj. Begitu. Serupa juga. Apabila nak bersetubuh, Nabi SAW kata baca begini-begini. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kalau ditakdirkan dia akan dapat anak, syaitan tidak ganggu. Lepas tu kalau orang tu putus hik dah, ataupun dibuah rahimnya, tak payah baca lah. Kira-kiranya dah muka tak ada dah. Tadi dikatakan kalau dapat anak gitu gini, dan tentu dah tak boleh anak. Lagu mana? Ataupun dia mandul kah, tak payah baca kah? Dah kena baca lagu tu juga. Sebab apa? Cuba perhati makna dia. Jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ma razaqtana ni tidak semesti anak saja. Hak engkau berikan kepada kami sebagai rezeki itu tidak semesti anak. Rezeki hak lain-lain pun. Tapi dia ajar kita doa situ. Walaupun kita tak akan boleh anak pun, situlah. Walaupun kita mandul ke, bini kita sudah putus hik ke dan sebagainya, doa juga. Nabi tidak kata kalau sudah putus hik, kalau sudah tua tak payah doa tu. Doa lain. Tak ada. Hak tu kita kena doa tu. Sebab dia tidak kata jauhilah daripada anak yang kau akan kurniakan. Dia tidak kata gitu. Rezeki ni luas. Rezeki tidak semestinya rezeki ni berupa anak. Dan minta Tuhan jauhkan syaitan daripada rezeki yang Tuhan beri kepada kita. Apa-apalah. Kalau kita berniaga, jauhkan syaitan daripada perniagaan kita. Kalau kita buat kerja, jauhkan syaitan daripada pekerjaan kita. Pekerjaan kita tu membawa hasil, kita boleh gaji dan sebagainya. Rezeki tu. Tapi doa situ. Tidak kata start kerja tu doa. Dah. Situ pun termasuk dah. Di situ pun tempat doa juga. Tempat doa juga. Tidak kata bila tak dapat anak tak payah doa. Walaupun ada dalam hadis sebut kalau dapat anak gini-gini. Kalau tidak, lagu tu juga. Sebab Nabi tidak khususkan kepada orang nak boleh anak saja, tidak. Kepada orang muda saja, tidak. Kepada semua. Dengan sebab itu kita tak usah mana-mana. Tak usah mana-mana buat doa lain ke pula situ. Setelah bini kita tu putus hik, buat doa lain. Tak ada. Nabi tak ajar. Lagu tu. Lepas tu apa makna? Apa doa ni? Doa yang merangkumi ataupun ibu doa ni. Apa ya doa ni merangkumi sangat ni? Macam-macam lah pendapat ulama. Macam-macam pendapat ulama. Dia mari sini dalam kitab ni banyak. Kita tak perlu ambil semua. Tengok muka surat 376. Hak Ibnu Kathir ambil. Makna dia faham daripada macam-macam tafsir. Dia kata kepada dia, hasanah fid dunia. Kebaikan dalam dunia, apa maknanya? Maknanya merangkumi segala yang dituntut dalam dunia ini. Berupa afiah, kesejahteraan, kesihatan, rumah yang lega, yang luas, isteri yang baik, anak yang soleh, rezeki yang luas, ilmu yang berguna, amal soleh, kenderaan yang kenderaan yang selesa, hani, dan pujian yang baik, mendapat sanjungan, orang puji atas apa-apa perbuatan kita. Itulah yang dikatakan hasanah fid dunya. Dan lain-lain lagi. Segala kebaikan dalam dunia orang duduk cari. Apa dia? Orang duduk cari dalam dunia, nak dianggap sebagai satu kelebihan, satu pelengkap kepada kehidupan kita. Gapo? Semua
atina fid dunya hasanah tu masuk lakon tu. Dengan sebab itu tak payah minta dah suku-suku. Minta tu boleh, tapi kalau kita nak ringkas, nak ringkas biar merangkumi semua hajat kita. Hak ni lepas tu hajat yang tidak serupa pula, orang ni lagu ni, orang ni lagu ni tak serupa pula. Keperluan kita pada masa ni Tuhan tahu kan. Itulah hasanah kepada kita dalam dunia juga. Hasanah kepada kita dalam dunia juga. Dan orang lain mungkin tidak tahu gapo dia hak kita nak. Dan orang lain sudah selesai dah hak tu, tapi kita tidak. Tuhan tahu. Pakai minta hak tu. Termasuk dalam hasanah dalam dunia. Dan hasanah fil akhirah, hak paling tinggi kata dia masuk syurga. Kebaikan dalam di akhirat ni. Dan segala perkara yang berkaitan dengannya, iaitu aman pada ketika kejutan yang besar berlaku, hari kiamat, mudah hisab, dan lain-lain lagi. Mudah dihisapkan di pada mahsyar, dan kita selesa, tidak kata berada dalam azab di dalam alam barzakh ke ataupun di padang mahsyar ke. Tidak ada kesusahan kita. Hak tu orang panggil hasanah fil akhirah. Masuklah kau dah. Wa qina azaban nar, peliharalah kami daripada azab neraka. Maksud dia ini orang panggil kalau dalam balaghah itlaqil musabbab wa iradatis sabab. Sebutkan musabbab, tetapi yang dimaksudkan di sini ialah sebab. Kita minta Allah SWT peliharakan kita daripada sebab-sebab yang membawa kita mendapat azab neraka. Minta Tuhan lindungi kita, pelihara kita daripada maksiat lah, daripada dosa-dosa. Itu maksud dia. Itu maksud melindungi kita, memelihara kita daripada azab neraka tu, iaitu kita tidak buat perkara-perkara yang membawa kita ke neraka. Minta tu. Itu hakikatnya. Jadi sebut musabab, akibat dosa ke dia neraka, tapi maksudnya sebab. Sini dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sahal bin Hunayf katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meminta dengan Allah asy-syahadah, mati syahid, dengan hati yang tulus, Allah akan menyampaikannya kepada darjat syuhada, orang-orang yang mati syahid. Walaupun dia mati di atas tilamnya, walaupun mati atas katil, kita kata mati atas katil di rumah, boleh juga. Boleh juga pahala ataupun darjat orang yang mati syahid. Lagu tu mudah? Tidak mudah. Tidak mudah. Hak maksud dia kata dengan hati yang tulus, dengan betul, dengan benar. Hak tu terbukti misalnya macam Khalid bin Al-Walid. Dia jerit. Dekat nak mati dia jerit. Kata apa jerit? Dia kata pergi sokmo. Nak mati syahid. Tak mati dia. Tak mati syahid. Akhir sekali mati. Inilah kata atas tilam. Mati di rumah. Dia merasa sedih. Jiwa lagu tu. Hak tu habui. Pangkat syuhada ni walaupun tidak mati syahid. Sebab apa? Memang dia buat lagu tu. Sungguh. Bukan kecek saja je. Dia tu pergi sokmo. Luka parut tu tak kira lah di tubuh sebanyak-banyak. Tak kira. Itu hak betulnya lagu tu lah. Dia bukti, ada bukti daripada perbuatan dia. Hak lagu ni. Dia Tuhan akan bui. Tidak kata orang yang telah berjuang gitu gini dia tidak mati syahid, tak leh lah dia. Tak. Tuhan tahu hati dia tu. Tuhan tahu. Adapun semata-mata doa dengan tidak meresap ke dalam hati. Misalnya kita kata, ramai orang berdoa, Allahumma ahyina hayatal ulama wa amitna mautas syuhada.
boleh sebut belaka, tapi hak sebenar, ada bukti dah kau. Kalau sungguh hati, Allah SWT akan bui. Akan bui. Tak ada perang pun Tuhan bui. Hakikat syahid ni, orang kata syahid untuk menegakkan agama Allah, meninggikan agama Allah. Ada kalanya seseorang ni kerana memperjuangkan agama, orang bunuh dia. Imam Syafi'i misal tidak pergi perang mati, orang katak dia dengan tukar atas tekuk, patah tekuk, mati. Kenapa? Ada kepentingan kau, dia nego kau? Ada orang deki dengan dia kau ke apa? Tak ada apa. Kenapa? Agama lah. Syekh Tahir Muhammad bin Tahir Al-Fattani, seorang ulama hadis besar di India dan pengarang kitab Qamus Hadis, mati dan kutu juga, kena katak kau orang je. Kenapa? Dia ada bala dengan orang kau? Tak. Kerana agama lah. Ramah hak lagu ni. Hak lagu ni. Bukan kerana apa-apa, bukan kerana dadah ke apa, dah. Mati tu kerana apa? Kerana nak menegakkan syariat Islam. Berapa ramah? Kalau di Mesir, Abdul Qadir Audah kena bunuh, tali gantung. Syed Qutb tali gantung. Dia buat gapo yang orang bunuh gitu? Atas kesalahan apa? Kerana agama. Dia dapatlah darjat tu walaupun tidak pergi perang. Ada kalanya ada jalan orang bedih mati. Supaya dengan pergi perang je. Bedih tu apa? Kerana dia duduk perjuangkan agama, tak ada kerana lain. Dapat jugalah. Dapat juga. Tuhan nak buat orang mati syahid ni, jangan kita kata, payah dah tak ada perang, sebulan ni tak ada perang. Dia akan menyediakan sebab-sebab dia. Boleh berlaku benda-benda seumpama itu. Boleh berlaku. Asalkan kerana agama, orang marah kepada dia kerana agama sampai ke peringkat bunuh, dapatlah. Kalau tak dapat pun dia bersedia sentiasa. Lagu tu keadaannya. Kalau perang pun dia akan perang. Perang hak sebenar. Kalau tidak perang lagu tu, perang dalam bentuk nak menegakkan agama pun dia lawan, dia perang sama. Mikir sama. Dia sentiasa bersedia. Orang lagu ni Tuhan bagi kepada dia. Tuhan bagi. Sebab itulah ada kan juga dalam hadis sebut orang tu tidak pergi haji tapi Tuhan beri pahala haji kepada dia. Berapa ramai orang pergi haji tapi saja. Jangan. Dia atas niat keikhlasan dia. Tak apalah. Ini nampaknya kena sekat tu dulu. Kita sambung minggu depan lah seterusnya. Setakat tu. Wallahu a'lam. Akhirul da'wan.